Salam diberi, senyuman diukir, tanpa membeza miskin dan kaya. Dapat khidmat anggota yang mahir, layanan mesra di mana saja. Cemerlang penuh kemesraan, sentiasa prihatin kehendak pelanggan. Berdisiplin tinggi, iringi kesopanan, nilai-nilai mulia jadi pegangan. Kebajikan pelanggan paling utama kami hayati dan amalkan bersama. Kesehatan abadi semua manusia, wawasan kita untuk Malaysia. Sehat sejahtera, rakyat bahagia, hidup sempurna, negara berjaya. Sehat sejahtera, rakyat bahagia, hidup sempurna, negara berjaya. Yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan.
Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Waizat, Dr. Nur Hayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 121 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,663 kes, iaitu bersamaan dengan 64.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Bilangan kes yang discharge hari ini adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga 24 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 88 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,691 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,932 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Daripada jumlah 88 kes baru yang dilaporkan, 13 adalah kes import daripada warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara dan 75 adalah kes penularan tempatan. Sehingga kini seramai 41 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 18 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 96 kes, iaitu bersamaan dengan 1.69% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-96 iaitu kes 2,978 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19 iaitu kes 1,345 yang mempunyai sejarah pulang pada negara Indonesia. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 31 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 24 April 2020 jam 2.29 lebih terkawal tanpa kenaikan yang mendadak. Ini sememangnya membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk terus mempunyai keupayaan sama ada di lampangan ataupun di hospital untuk terus mengenal pasti, menyaring, mengasingkan dan merawat kes-kes COVID-19. Justru itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menyambut baik pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi pelanjutan 2 minggu PKP yang akan terus memberi ruang kepada kerajaan memerangi penularan COVID-19. Sebelum dapat dinilai semula tahap keberkesanan serta keadaan semasa jangkitan COVID-19, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga dapat meneruskan tindakan sedia ada serta menggiatkan lagi usaha mengurangkan kes COVID-19 melalui pendekatan tertumpu iaitu targeted approach. Tindakan-tindakan ini dapat dijalankan dengan lebih berkesan dengan bantuan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Misalnya, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di 8 kawasan setakat ini telah mengenal pasti sebanyak 618 kes positif COVID-19, iaitu 10.9% daripada keseluruhan kes COVID-19. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah menyesuaikan diri dengan norma baru dalam kehidupan seharian kita seperti ini. Iaitu yang pertama, patuh pada Perintah Kawalan Pergerakan. Yang kedua, stay at home kecuali bagi mereka yang bekerja dalam sektor yang dibenarkan serta bagi urusan-urusan penting yang dibenarkan. Yang ketiga, amalan kebersihan yang tinggi pada setiap masa
dengan kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Yang keempat, amalan jarak sosial yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain. Selain itu, seperti yang diketahui umum, fasa keempat akan menyaksikan beberapa kelonggaran dalam kawalan pergerakan secara bertahap dalam beberapa sektor, termasuk sektor ekonomi. Sehubungan dengan itu, adalah amat penting bagi majikan dan pekerja sektor-sektor berikut supaya sentiasa ikut amalan yang betul di tempat kerja masing-masing, seperti yang pertama, elakkan berada di kawasan yang sesak. Yang kedua, elakkan berada di kawasan yang tertutup secara beramai-ramai pada satu masa yang sama, seperti di ruang makan, pantry di tempat kerja. Yang ketiga, kekalkan jarak 1 meter ketika bercakap semuka dengan orang lain. Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kepada pihak yang terlibat dalam perniagaan makanan secara atas talian, termasuk pengusaha, pengendali makanan dan penghantar makanan, supaya sentiasa mengamalkan kebersihan diri dan mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian. Ini untuk memastikan makanan yang disediakan kepada pengguna adalah selamat. Selain itu, mereka juga dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan jarak sosial yang selamat semasa penghantaran makanan. Pada tahun 2019, terdapat sebanyak 516 kejadian keracunan makanan yang melibatkan 16,583 kes berpunca daripada pengendalian makanan yang tidak bersih dan selamat. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, sebanyak 34 kejadian keracunan makanan telah berlaku pada bulan Ramadan 2019 yang melibatkan 1,032 kes. Sehubungan dengan itu, orang ramai hendaklah sentiasa memastikan keselamatan makanan semasa membeli ataupun menyediakan makanan untuk diri dan ahli keluarga. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Seterusnya ingin dimaklumkan maklumat PKPD COVID-19 di Malaysia sehingga 24 April 2020, iaitu lokaliti Menara Plaza City 1. Sampel yang diambil ialah 1,986 setakat ini dan tiada pertambahan kes pada hari ini, dan jumlah kes kekal 51 dengan 1 kematian. Lokaliti Selangor Mansion, sampel yang diambil adalah 970, ada pertambahan 39 kes menjadikan jumlah kes positif 146. Untuk lokaliti Malayan Mansion, sampel yang diambil adalah 745, tiada pertambahan kes positif dan jumlah kekal 4 kes. Lain-lain lokaliti sekitar Masjid India, sampel yang telah diambil adalah 1,188, tiada kes baru dan jumlah kes positif kekal 3 kes. Seterusnya, lokaliti Bandar Baru Ibrahim Majid, sampel yang telah diambil adalah 2,771 dan tiada kes positif yang baru, kekal jumlah kes positif 183. Lain-lain lokaliti di luar Bandar Baru Ibrahim Majid, sampel yang diambil ialah 2,532, tiada kes positif yang baru, jumlah kes kekal 39. Lokaliti Kampung Sungai Lui, sampel diambil ialah 518, ada pertambahan 15 kes positif menjadikan jumlah kes positif 156. Pusat Bandar Utara dan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur, sampel yang telah diambil ialah 11,246, ada pertambahan 8 kes, iaitu menjadikan jumlah kes positif ialah 36 dan melibatkan 1 kematian. Seterusnya ingin dimaklumkan iaitu kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan kes yang diperiksa ialah 30,624. Bilangan sampel diambil ialah 29,183. Bilangan kes yang positif ialah 2,075 kes yang melibatkan 5 generasi.
Seterusnya dimaklumkan daripada 214 madrasah yang telah dikenal pasti untuk pelajar dan juga guru di madrasah tersebut, dikenal pasti 13,925 individu, dan saringan telah dilaksanakan dan ujian diambil dan sampel telah diambil untuk 5,661 dan kes positif ialah 3,333, iaitu bersamaan dengan 5.9%. Seterusnya melihat kepada laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia, iaitu yang pertama, Madrasah Sungai Lui ada pertambahan 15 kes baru, menjadikan jumlah kluster tersebut ialah 153. Yang kedua, kluster pesantren, iaitu ada pertambahan 8 kes, menjadikan jumlah kes 88. Yang seterusnya, kluster Sendayan ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 80 kes. Dan kluster PUI Bali di Kuantan ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 41 kes. Kluster Madrasah Air Mebau di Jasin ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 40 kes. Dan kluster petugas kesihatan di Sabah ada tambahan 1 kes, menjadikan jumlah 33 kes. Dan kluster Hospital Muar juga ada 1 pertambahan, menjadikan jumlah 23 kes. Kluster yang lain tiada pertambahan setakat ini, dan saya buka kepada pertanyaan kalau ada apa-apa soalan, silakan. Hi, Dr. Salam Ramadan. I just want to ask about Selangor mention and Layan mention. Based on the graphics now, the samples taken 970 Selangor mention and 745. I think previously you said there are about 2,500 each, roughly, each mention. So why is it taking a while to take that number? How is the test? No, the 2,500 is the whole area. We are looking at the area. So we were informed initially about 2,000 cases there. So if you look into the whole area that we have is one is lain-lain, itu Masjid India 1,188. Then you plus Selangor Mansion 970, Malayan Mansion 745, and also the Plaza City 1,986. So it actually we're looking into that area. Okay, so how many percent have you completed? It's still ongoing, so we are still trying to identify them in terms of trace them and then test them, isolate, and even treat them. How many percent? Looking into the area, because the number one is that the denominator that we were been informed about 3,000 people in that area, but in actual fact when we do the census it's not 3,000. So it's ongoing. We are still locked down the area and EMCO the area, and hopefully we will continue to identify them. Is there a reason for a sudden 39 new cases? Because the incubation period is about certain exposure, so that's I think that's why we are watching them closely during the period. So it can be within the period of 14 days. So the situation there is the situation there is under control. okay. I have a question. Malaysia has experienced a peak on 6th April. Is that possible to happen a second peak? So I hope to know what's the detail in consideration for the prolonged of the MCO. Yeah, so looking into the modeling that we have and various modeling has been done. So we realized that we look into our data on the 3rd of April, we have 217 cases. That was the peak then. And then we were expecting a peak on the 14th of April. So much so the prediction was 6,300, but we did not see a peak. So which means perhaps we have actually the MCO 1 and 2 have actually flattened the peak. And we realize now we are on a recovery phase, not at the peak phase. So we hope that we can continue our momentum and make sure that we can control the cases and reduce the cases from time to time. So nonetheless, it's not impossible to have an exponential surge
if we let our guards down. So it's important for us to make sure that we continue to follow what we have done in MCO 1, 2, and currently 3. So definitely we are seeing sign of success of MCO 1, 2, and 3. So we managed to control, flatten the curve, and also control the cases. Thank you. And my second question is, Chinese medical team is here now, and what the topic you discussed with them, and how are the discussions? I think it's very interesting to discuss with them because this is the new coronavirus, and experience in terms of coronavirus, we do not have the experience, and many countries similarly do not have the same experience. But because they have a few months ahead of us, at least 2 months ahead of us, and we share the experience, and certainly we learn a lot, and we can see our action plan, our strategic planning certainly helps us in terms of in line with what they have done. So there are a lot of things that we have discussed from the public health, from the lab, for example, the identification of the virus, as well the whole genomic sequence, and etc. We also discussed about the vaccine in terms of they inform us that they are doing the phase 2 clinical trial now in China, and hopefully by November or December they will have the results. If the result is positive, then we will proceed to a phase 3 clinical trial. Phase 3 clinical trial, Malaysia, perhaps we volunteer ourselves to be the country that we are able to, to do the clinical research here in Malaysia. So, but nonetheless, we need to look into the results of the phase 2 clinical trial, probably in November or December. So there's a lot of discussion with regards to the usage of medicine. Medicine, for example, what we have discussed, what have we used, whether there's any impact or not, and also the side effect. But more importantly, in terms of the policy, I think that the policy and the action plan that we have almost in accordance to what they have done. So we are learning from them because they are ahead of us for 2 months. So I think this is a very good discussion between Malaysia and China, sharing the information. And this afternoon we have a meeting with the Prime Minister, and this is where a lot of issues and challenges been discussed, and to align ourselves in terms of at least we know that what we are doing, we are in the right path. So we hope that by doing so, we will be able to achieve our results. Now we are seeing 2 digits. Probably we hope that in the next 1 or 2 weeks' time, we will continue to reduce the cases. But we should not let our guards down. Basically, if we do, then probably the cases can actually increase again. So I think this is important for us to come together, all parties, public and private, and the government, to make sure that we can work towards one goal. The only goal that we have is to reduce or end COVID transmission in our community. Hi, Dato'. Is there a figure of the total of infections which can be used as an indicator to show that the curve has been flattened? And how long after achieving that can we consider lifting the MCO, and what are the factors to be considered before it is done? Thanks. Okay, when we look into the testing, for example, I was informed in Guangdong for 110 million population, they are doing a testing about 30,000 testing a day. We are doing our capacity testing initially was 11,500. Now we have increased our capacity to 16,000. And yesterday, we managed to do 13,614 cases, sample a day. So which means that we are pushing our capacity to 16,385 from 43 labs that we have. So that's one. Second is that when we look into the capacity of the testing now, we are trying to optimize our testing. So we have 2 centers, is IMR. We are going to install the BGI. There is a Beijing Genome Institute automated testing. So that will give us an increase of 5,000 testing a day.
And we are also going to install in Makmal Kesihatan Awam in Kota Kinabalu the VGI testing, automated testing, and that will give us another extra 1,000 testing in Sabah. So I think we are increasing the capacity of testing. What we are talking here about, we are addressing is RT-PCR. So this is the gold standard of us to diagnose COVID-19. If we were to look into our modelling, our Ministry of Health, our RO, that means R0, that is the infectivity before the MCO is about 3.55, which means one individual will infect 3.55%. But now, after the 14th of April, we have brought down the RO to less than 1, R0 to less than 1. And now it's certainly less than 1, and we are seeing the cases, the infectivity cases now. Now, if you were to look into our infectivity cases, infectivity cases ataupun keboleh jangkitan, today we have 1,932, less than 2,000. So we hope that the cumulative positive cases that we have, minus those discharged and minus the death, then we have the cases that is actually a positive cases, and all the 1,932, we admit them, we observe them in our hospital and make sure that we can control the infection, and we continue to test them until they are negative, then only we discharge them. So this is the action of if you can actually trace and then you confirm the cases, once you confirm, you isolate them and you treat them. Then that shows that the infectivity of in the community is less than 1 now. But more importantly is that for us to continue to stay at home, if you do, that helps us in terms of to reduce the infectivity in our community. So that's where I think we are looking into today. That is actually the cases have been reduced to 2 digits, but we hope another week or 2 we will be able to reduce it further. So that is our intention, and hopefully by doing so we can actually perhaps control COVID infection in our hospital and in our community. Saya Ketua Dana dari Tarian, tadi dimaklumkan bahawa kita akan memasuki fasa keempat PKP dan ramai yang bertanya sama ada kita akan terus masuk pada fasa berikutnya. Dan Datuk sebelum ini ada mengatakan 6 kriteria untuk menyamakan PKP. Jadi pada pandangan KKM ini, adakah Malaysia boleh memenuhi semua kriteria ini dalam masa yang mungkin terdekat, ataupun kita sudah memenuhi sebahagian daripada kriteria ini, ataupun belum ada mana-mana kriteria lagi yang kita sudah memenuhi sebelum ini? 6 kriteria iaitu pematuhan kepada 6 kriteria telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dan kita lihat yang 6 kriteria tersebut, ada separuh kita dah boleh laksanakan. Contohnya, yang pertama kita kena lihat penularan COVID-19 terkawal. Jadi baru kita tadi sebut pasal cara kita nak kawal COVID-19 ni. Jadi kita kurangkan keboleh jangkitan COVID-19 dan pesakit-pesakit yang positif dimasukkan. Dan juga kita melaksanakan PKPD, iaitu memperketatkan, dan juga kita melaksanakan targeted approach, iaitu kita sampel semua orang di kawasan tersebut dan kita dapatkan kes yang positif lebih kurang 10%. Dan kalau kes penularan dapat dikawal, iaitu kes baru dan juga tiada penularan dalam komuniti, itu yang sebaik-baiknya. Yang kedua ialah kita kena lihat pada kawalan sepadan. Jadi kita kena pastikan walaupun ada kelonggaran, tetapi kawalan sepadan harus diperketatkan. Ini adalah kerana kita dapati sekarang ada kes-kes yang balik daripada luar negara, contohnya membawa jangkitan COVID-19. Daripada warga negara Malaysia saja ada kes positif ialah 131. Jika kita membuka sepadan kita untuk orang lain masuk ke dalam negara, jadi kemungkinan kebarangkalian jangkitan COVID-19 itu akan meningkat. Jadi pastinya kita kena kawal sempadan kita. Yang ketiga juga telah tercapai ialah sistem kesihatan dan kapasiti, iaitu keupayaan kesihatan awam yang berupaya mengesan kes awal, membuat ujian, isolasi, kuarantin serta pengesanan kontak rapat bagi kes yang positif, iaitu termasuk
keupayaan hospital merawat kes-kes COVID-19. Dan keupayaan hospital sekarang ni kita lihat penggunaan katil di hospital kurang daripada 30%. Penggunaan ICU semakin kurang. Kalau kita lihat hari ini pun penggunaan ICU dengan mereka yang memerlukan bantuan pernafasan pun semakin kurang. Jadi kapasiti kita ada dan kita dah bersiap sedia dari segi itu. Dan yang ketiga ialah mengenal pasti kumpulan rentan jangkitan ataupun yang berisiko tinggi seperti di pusat jagaan warga emas, orang lain kelainan upaya, orang dalam komorbiditi yang tinggi dan sebagainya. Jadi yang itu kita telah laksanakan, iaitu mengambil langkah-langkah pencegahan untuk kita melindungi orang yang berisiko, kumpulan-kumpulan yang berisiko. Dan yang keempat, iaitu yang penting ialah langkah-langkah pencegahan seperti kerap mencuci tangan, penjarakan selamat di tempat kerja dan sebagainya, iaitu langkah-langkah pencegahan dan kawalan harus diambil oleh setiap individu, menjaga kebersihan contohnya. Ini adalah norma baru yang kita kena amalkan daripada masa ke masa, mungkin lebih pada 6 bulan ataupun setahun, iaitu cara kita. Hari ini kita tak ada vaksin. Vaksin yang kita ada ialah penjarakan selamat. Itu yang penting. Jadi kita kena amalkan penjarakan selamat dan juga kita kena lihat pada tanggungjawab bersama, iaitu yang keenam, iaitu bekerjasama dengan komuniti untuk mengkuasakan komuniti, untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk melihat bagaimana kita mengawal penularan dan juga mengambil langkah-langkah positif pencegahan untuk melindungi komuniti tersebut. Iaitu yang komuniti sekarang ni kita ada kenal pasti, iaitu mengikut negeri, mengikut daerah, mengikut mukim yang hijau, yang kuning dan yang merah. Jadi kita kenal pasti gunakan pengasingan, iaitu kalau warna hijau berarti tak ada jangkitan COVID-19 untuk tempoh 2 minggu. Jadi kita mengambil langkah-langkah mengenal pasti kawasan-kawasan yang zon hijau, zon kuning dan zon merah. Okey, terima kasih. Where are you from? China. China University. Phoenix. Thank you.